Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-221, ma fata min umrika la iwada lahu wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Yang telah hilang dari umur, yakni dari usia hidupmu, tidak dapat ditarik kembali. Umur kita hak lepas dah tu, lepas dah nak benda dah. Jadi tinggal baki lah, baki. Jadi kita kalau berumur ni, baki kau sikit. Ya baki, kita kena faham sipir tu. Melalunya umur kita ni, semakin melalu, makin kita tak titik ujung tu, tidak lari dah, dia letak titik ujung tu. Jadi baki tu kau sikit, baki kau sikit. Jadi kata Syekh Ibn Atta, yang telah hilang dari umur usia hidupmu itu yang telah berlalu tidak dapat ditarik kembali. Tak nak buat apa dah. Habis. Kalau terisi baiklah, kalau tidak terisi rugilah. Tu je. Sedang yang telah berhasil bagimu, yakni mana-mana yang berhasil waktu itu dapat dipenuhi kehendak dia, tuntutan dia tu dapat diisi dengan baik, tidak dapat dinilai harganya waktu itu. La qimata lahu, tidak ada nilaian baginya. Bahasa tidak ada nilaian ni kalau salah faham jadi negatif. Tak ada nilai, tak ada nilai tu, tak ada harga. Penggunaan bahasa ni kena tengok juga. Waktu kadang-kadang kalau tak kena gaya tak babah kat sini, tak ada harga. Bahasa kita tak ada harga, memang benda tu tak ada nilai. Tapi orang guna juga bahasa ni tak ada harga ni, yakni harganya tu tak boleh bukan tak ada nilai, sangat tinggi sehingga seolah dikatakan tidak ada nilai yang, tak ada benda yang kita boleh penuhi nilai dia tu. Jadi perkataan tidak ada harga ni kena tengok penggunaan. Kadang-kadang dengan mana memang benda tu tak ada harga, tak ada nilai yang, ataupun harganya terlalu tinggi sehingga dikatakan tidak ada nilai yang dah. Maksudnya kita tak mampu dah nak menilai dia, kan sangat tinggi nilai dia. Ini dalam penggunaan bahasa kena banyaklah. Baru-baru ni kita ada dengar, tak apalah saja selingan-selingan. Yalah, nak kata pun payah. Tapi kita ada dengar-dengar, saya tak dengar sendiri, kita dengar-dengar orang mengulas. Jadi kalau ada kesilapan dalam urusan saya ni, minta maaf lah, saya dengar-dengar, tapi saya nak beritahu dari segi aspek bahasa ni. Kadang-kadang boleh bawa kepada satu benda yang buruk lah dari segi penggunaan. Diceritakanlah mengenai seseorang wali yang berkhutbah dalam keadaan bertelanjang. Wah, pelik sungguh. Berkhutbah telanjang menjadi satu persendaan. Dikatakan Syekh Abdul Wahab Asy'arani ni, dia menyebut tentang kisah seorang wali. Yang wali ni pada masa dia berkhutbah itu, dia bertelanjang. Kalau ada tok wali gini berat nanang. Kalau ada tok wali macam ni. Tapi betul ke hak kita terjemah gitu tu? Ni benda bahasa. Masalah bahasa. Sebab tu pertama sekali kita kena tengoklah yang sebut tu Syekh Abdul Wahab Asy'arani, imam ulama besar di Mesir, kurun yang ke-10, 9-10 itu lebih kurang. Yang dia ceritakan tu tentang orang-orang soleh, tentang aulia. Takkanlah makna ceritanya tu dengan erti dia berkhutbah telanjang pula. Allah, kan pelik kan tu. Nak cerita, orang tukang cerita tu ulama. Hak nak cerita tu tentang orang soleh, tentang wali. Tiba-tiba perbuatan dia tu mungkar, bercanggah dengan syarah, berkhutbah dengan bertelanjang. Betul ke tu? Bahasa Arab ni, perkataan uryanan ini kena tengok penggunaan dia. Kalau berkait dengan tubuh, memang telanjang lah uryan ni. Kerana perkataan yang menjadi punca terjemahan tu uryan tu. Uryan bahasa Arab, memang kalau kait dengan tubuh kita, memang tak pakaian lah, telanjang pula lah. Tapi, perkataan yang sama kalau digunakan dalam konteks percakapan,
dalam konteks bicara, berbincang ataupun berbisik, dia bukan makna telanjang, tapi dia dedah habis cerita tu. Maksudnya tak susuk cerita tu. Bukan masuk buang baju sampai telanjang bogel. Paluk kau sikit, tengok kau keadaan cerita tu. Kalau kita tak baik kat orang pun jangan cak dodo sangat. Gitu maksudnya. Kita tengok ayat perkataan tu. Orang agak guna urian ini kalau dalam konteks percakapan, perbincangan ataupun dalam bentuk bicara ni, maksudnya dedah habis fakta. Itu masuk urian. Berkhutbah dalam keadaan dicerita habis, tak ada sembunyi. Ya tobik habis poin-poin, dedah habis semua perkara. Itu masuk. Betul saya kata. Orang hak tukang tulis cerita tu ulama besar. Kisah tentang Tok Wali, tiba-tiba cerita tu berkhutbah lanjang bongeng. Siapa dak tu? Siapa dak? Biar cerdik kau sikit. Tu pun. Jadi urian ni dia dedah. Orang yang berkhutbah dia sebut belaka, tak ada benda hak dia sembunyi. Maksudnya kalau ada benda mungkin macam kita nak cakap, kadang ada kau takut kena kau orang tu dedah rahsia tu kena takak berkedah. Dia cerita habis urian, habis fakta-fakta dia dedah habis. Itu istilah urian. Dalam konteks percakapan. Macam kita juga kita dengar orang Melayu pun ada bahasa ni, bahasa macam gini ni. Kali ni aku lodeh pun habis. Apa maksud? Kita dengar orang Terengganu tak cakap gini, orang luar. Aku lodeh pun habis kali ni. Lodeh tu macam buang baju. Buang habis. Tapi orang guna bukan nak lodeh. Aku nak cerita pun habis. Mana-mana hok cerita-certa sulit tu aku nak dedah pun habis. Itu maksud dia. Orang kita pun ada guna bahasa tu. Lodeh-lodeh ni. Kalau baju memang buat telanjang lah. Tapi kalau cerita orang, aku nak cerita habis rahsiamu. Aku nak lodeh. Itu bahasa orang kita. Biar paluk sikit. Ni bahasa. Penggunaan bahasa ni pun kena tengok juga ni. Tapi kalau kita canggungnya, kita rasa macam saya kata tadi lah, keadaan tu tak siku. Kawan ni nak cerita tentang orang soleh, aulia yang dikenali sebagai kewaliannya, tiba-tiba buatan dia berkhutbah telanjang bulat. Dah sabah tak gitu? Tak pernah sabah langsung. Kena faham urian tu apa makna. Dia cerita perhabis. Kalau dia cakap benda-benda, dia tak ada benda sembunyi. Masuk kalau dia kata je. Masuk kalau dia kata mungkin kita akan tutup-tutup. Kita tak kabur tutup. Tak tinggal kena ambil itu tindakan itu ni. Kita tak. Dia dah habis. Dia dah habis. Itu urian. Lari sikit tak apa dah. Babah sikit. Tapi kita nak keadaan tu baguslah. Jadi dengar cerita dipersendakan wali. Nak kabarnya ada wali macam gini. Allah ya Allah. Biarlah baik sangka sikit otak tu. Otak tu biar baik sangka sikit. Otak kita ni kalau buruk sangka, ia mari uduh-uduh lalu. Dia derah mari uduh-uduh ni. Ia nyenggal lalu. Tengok otak kita, otak gua ni. Ia nyenggal lalu. Otak kita jenis setting tak kena dah. Tubik benda-benda ikut otak tu yang mari. Baik. Jadi apa-apa yang telah berhasil daripada waktu itu, maksudnya waktu yang sudah berlalu tu berhasil, maksudnya kita dapat isi dengan baik, bagus dengan baik, maka dikatakan la qimata lahu, tidak ada nilainya. Dengan arti bukan tak ada nilai, nilainya sangat tinggi. Tapi perkataan tu juga boleh mana la qimata lahu, tak ada nilai sekepeng. Boleh mana? Tapi dalam konteks ini tidak ada nilainya, maksudnya sangat tinggi nilai dia. Apabila seseorang itu dapat memenuhi hak-hak waktunya itu dengan baik. Lalu diterjemah, tidak dapat dinilai harganya waktu itu. Yang ini sangat tinggi nilai dia. Tidak dapat dinilai harganya waktu itu. Sangat berharga, yakni sangat berharga waktu itu sekiranya tidak dapat dinilai kerana terlalu tinggi nilainya itu. Kerana itu jangan digunakan, yakni jangan digunakan waktu itu kecuali untuk sesuatu yang berharga.
Jadi oleh kerana sangat tinggi nilaian waktu ni, maka Syekh Ibn Atta menasihati kita supaya mengisinya dengan kebaikan. Jangan biarkan dia kosong, apatah lagi diisi dengan keburukan. Maka berusahalah untuk mengisi waktu-waktu itu dengan hal-hal yang baik, kerana sangat rugi dan sangat tinggi nilai dia. Kalau kita tidak mengisinya dengan baik atau tidak terisi, kosongkan dia ataupun diisi dengan benda-benda yang buruk, maka itu sangat rugilah. Sebab itu, antara sudut yang kita nak tengok kelebihan Sayyidina Abu Bakar, sudutnya antaranya hak ni antaranya. Sayyidina Abu Bakar ni dari segi timbangan iman dia tu tidak ada tandingan. Seperti yang diriwayatkan, law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ardi la rajah. Kalau ditimbang iman Abu Bakar tu dengan iman penduduk bumi ni, maksudnya selain daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lah, iman Abu Bakar tu lebih berat. Jadi berat iman Abu Bakar ni dia ada kaitan dengan kehidupan dia tu. Iman dia tu jadi berat, sudah tentu ada kaitan dengan amal soleh dia, ada kaitan dengan akhlak dia, ada kaitan dengan khidmah dia dan macam-macam. Apa yang menjadikan dia berat? Lalu dijelaskan dalam riwayat dalam apa yang diriwayatkan, ma fadalakum Abu Bakrin bi kasrati salatin wala bi kasrati siyamin walakin li sirrin waqara fi qalbi. Sayyidina Abu Bakar tu tidaklah melebihi kamu disebabkan kerana banyaknya solat, dan tidak juga kerana banyaknya puasa. Jadi aspek-aspek itu bukanlah yang memberi kelebihan kepada Sayyidina Abu Bakar. Walakin ini dalam riwayat menyatakan, ini kalam Al-Ghazali, ada yang mengatakan sejuzuk daripada apa yang diriwayatkan itu. Walakin li sirrin waqara fi qalbi. Kerana ada satu rahsia yang tersemak jauh dalam kalbu Abu Bakar tu. Itulah yang menjadi memberi kelebihan kepadanya. Rahsia apa? Menurut ulama tasawuf banyaklah perkaranya. Antaranya rahsia hubungan dia dengan Allah tu yang berterusan, hubungan kaitan ingatan pautan hati dengan Allah yang berterusan tu, sehingga seluruh gerak-geri dia tu menjadi ibadah belaka. Menjadi ibadah. Yang ibadah dah sudah tentulah jadi ibadah. Yang tidak nampak rupa ibadah pun menjadi ibadah juga. Kita hak jadi ibadah kadang tak jadi ibadah. Dalam rupa ibadah. Sebab apa? Kerana ada tujuan-tujuan lain. Banyak tujuan-tujuan, banyak kepentingan. Jadi hak rupa ibadah jadi tak ibadah sekarang. Kerana banyak kepentingan lain. Kita apatah lagi yang bukan ibadah ni. Bukan ibadah. Maka Sayyidina Abu Bakar ni yang ibadah tu sudah tentulah. Yang bukan ibadah pun menjadi ibadah baginya. Punca yang menjadikan demikian itu lisirrin waqara fi qalbi. Kerana rahsia hubungan dia dengan Allah Ta'ala tu, sehingga apa-apa yang dia buat pun semuanya dalam rangka mengabdikan dirinya kepada Allah, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, dalam rangka bersabar atas dugaan yang didugakan Allah dan sebagainya. Itu yang melebihkan Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita sahang jalan semua. Kita ni banyak cuti. Banyak tutup. Kedai sekali buka kan tutup. Banyak kedai balik banyak tutup. Dia ada buka. Ni kedai buka semua ni. Jalan semua ni. Bisnes jalan semua ni. Bandingan mudahnya macam tu lah. Dan itulah yang perlu kita sama-sama usahakan. Baik, kata ahli syair, sangat-sangat dalam usia hidupmu, sangat-sangat dalam usia hidupmu itu bagaikan berlian yang sangat berharga. Kerana itu, jadikan masa dan saat-saat yang berharga itu untuk mencapai kebajikan atau kebajikan dunia akhiratmu dan kebahagiaanmu. Jadi ni penyair Arab dia kata, masa ni sangat berharga sekali. Maka sebab itulah penyair ini menasihati supaya mengisi
ruang-ruang masa itu dengan tujuan-tujuan yang baik, iaitu untuk mencapai kejayaan. Mencapai kejayaan dunia, mencapai kejayaan dunia akhiratmu dan kebahagiaan. Maksudnya, masa-masa kita tu gunakan dia untuk mencapai kejayaan dan juga kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu saat atau masa yang datang melainkan saat itu akan merupakan penyesalan pada hari kiamat. Ini dalam hadis Nabi. Tidak ada satu saat pun yang berlalu tu yang tidak terisi. Mungkin hari ni tak rasa benda, lepas. Bukan saja sesaat, seminggu pun tak apa. Terlepas seminggu, terlepas sebulan, setahun, tak ada apa-apa, tak rasa apa-apa. Tapi hakikatnya Nabi beritahu sesaat yang terlepas. Bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, sesaat yang terlepas tu. Tanpa pengisian tu, dia akan jadi penyesalan di akhirat. Kalau sesaat menjadi penyesalan, lalu bagaimana dengan sehari, ataupun sebulan, ataupun setahun, lebih-lebih lagi lah menjadi penyesalan. Maka disitulah ulama tasawuf mengajarkan kita supaya menghidupkan kalbu. Sebab nak isi ruang-ruang ni tak dapat terisi dengan baik kecuali kalbu kita dapat hidup. Dia macam ikan lah. Macam ikan. Kalau ia mati, masing je. Rosak akhir kali punah daging dia tu. Tak berfungsi. Tapi kalau dia hidup, dia hidup, duduk dalam laut masing mana pun, lama mana pun, dia tetap hidup lah. Dia berfungsi semua lah. Maka demikian juga ulama tasawuf mengajarkan kita supaya berusaha menghidupkan kalbu tu. Supaya kita duduk dalam apa-apa jua keadaan pun, maka kita berfungsi dalam kebaikan. Mudah-mudahan. Harapan kita mudah-mudahan. Dan bukan mudah-mudah lah. Kita boleh berusaha dan mengharapkan. Allah Ta'ala kurniakan benda ni. Kelak pada hari kiamat, saat-saat umur manusia pada tiap hari dan malam itu akan diperlihatkan berupa 24 almari yang berbaris. Maka dapat melihat masing-masing almari itu penuh dengan nikmat pembalasan terhadap amal perbuatan yang dilakukan pada saat itu. Hari ini tak nampak. Di akhirat diperlihatkanlah. Kalau nampak lalu hari ini penuh sejik. Kalau ganjaran-ganjaran yang dijanjikan atas amal-amal baik yang dibuat ni, diberi atas dunia ni, mungkin banyaklah orang yang akan buat kebajikan. Ramailah yang akan buat kebaikan dan kebajikan sebab nampak lalu. Tapi oleh kerana dunia ni tempat ujian, tempat dugaan, diberitahu tapi tidak diperlihatkan. Maka atas keyakinanlah, siapa yang dikurniakan Allah keyakinan, dia akan kejarlah benda tu. Siapa yang lemah keyakinannya, maka tidaklah menjadi kejaran dia. Tidak endah lah. Ada pun saat-saat yang tidak beramal apa-apa di dalamnya. Yang ni pada waktu-waktu yang berlalu tu kosong, tidak diisi. Maka almarinya pun kosong. Dia umpamakan macam almari. Hak mana berisi, ada isi. Hak mana kosong, kosong. Tak ada benda dalam. Maka almarinya pun kosong. Maka disitulah letak penyesalan yang tidak terhingga. Bila buka almari, tak ada benda. Buka ni tak ada benda. Banyak kosong daripada dia. Pada waktu itulah manusia akan merasai penyesalan. Dan sesal kemudian tetap tidak berguna. Ini sudah menjadi satu pepatah kita lah. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian sudah tidak berguna. Jadi memang itulah kenyataannya. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-221, yang intinya nak beritahu kepada kita bahawa mana-mana umur kita ni, masa kita yang berlalu tu tanpa pengisian, maka tak boleh nak ganti apa dah. Tak nak ganti dah. Mana-mana umur kita tu yang terisi, maka itulah, maka dia sangat bernilai untuk manusia.